Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan terutamanya kepada Puan Shalyana, iaitu pensyarah hubungan etnik kami. Tujuan kami melaksanakan assignment ini adalah untuk mengupas lebih lanjut topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19. Kumpulan kami terdiri kepada 2 orang pelajar iaitu saya, Fayadah, dan juga kawan saya, Logarwin. Mari kita tengok apakah topik-topik yang berkaitan dengan COVID-19. Perkara pertama yang saya ingin bercakap tentang adalah perubahan kehidupan dalam situasi pandemik sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang tengah belajar ini, memang situasi ini memang mencabar sebab kita tak dapat pergi ke unit college campus, tak dapat menggunakan alat-alat yang canggih dan boleh menolong kita, tak dapat menggunakan pusat library. Tapi perubahan kehidupan yang paling besar adalah tidak dapat keluar daripada rumah. Itu memang salah satu aspek perubahan yang paling susah untuk kita, sebab setiap hari sebelum MCO kita selalu berkeluar, bersembang, bercakap, tak ambil risau pasal apa-apa. Dan sekarang bila datang virus COVID-19, MCO, PKP ini, memang perubahan dalam kehidupan kita memang besar. Tak dapat keluar, tak dapat mengadakan apa-apa aktiviti, terpaksa buka rumah aja. Dia tambah stres banyak dalam beban kita sebagai pelajar. Perkara kedua yang saya ingin bercakap adalah tentang aktiviti yang dilakukan dalam tempoh PKP ini. Dalam tempoh PKP ini, aktiviti saya buat memasak, menulis. Saya juga ambil risau tentang alam semula jadi. Sebab dalam masa ini sekarang ramai orang tak dapat keluar. Kita dapat tengok gambar-gambar yang orang post, flora dan fauna semakin kembali kepada seperti sebelum ni, sebelum manusia menindaskan flora fauna banyak-banyak. Selain itu, saya juga suka melukis dan kerap avid gamer. Ketiga yang saya ingin cakap tentang adalah cara eratkan hubungan dengan rakan mahasiswa dari kejauhan. Jadi sekarang masa PKP ini, kita memang jauh daripada rakan-rakan kita, duduk dalam rumah aja, tak tahu macam nak contact. Nasib baik kita ada wifi, Celcom, Digi, Maxis. Cara-cara untuk mengeratkan hubungan kita satu sama lain masih ada. Berterima kasih kepada internet dan juga kepada broadband. Walaupun kita tak dapat keluar, kita masih boleh bercakap dengan satu sama lain, berbual tentang rahsia-rahsia, mengkongsikan perkara yang berlaku dalam hari terjadi. Memang tak banyak duduk-duduk jalan makan je, ataupun cara untuk membuatkan kerja yang diberikan kepada kita oleh pensyarah UNITA adalah pengalaman pembelajaran dalam talian. So pengalaman pembelajaran dalam talian saya ni first time saya guna internet atau laptop saya untuk belajar secara online daripada selalunya pergi ke UNITA, mendengar suara pensyarah. Tapi pensyarah College UNITA memang bagus sangat, memang baik lah. Sebab mereka selalu risau pasal kita, selalu tanya apa yang terjadi dalam harian kita, tanya kita okey ke tak, macam mana kita menghadapi masalah-masalah ataupun stres dekat dari rumah. Dan ini sebab kita dapat belajar online ni, dapat ilmu, dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Ini semua kerana guru-guru daripada UNITA. Dan kepada semua orang yang telah meluangkan masa untuk
supaya kita dapat gunakan Unit Act dengan betul, dan supaya kita dapat walaupun kita tak dapat keluar daripada rumah, kita masih dapat menimbalkan ilmu dalam jasa diri kita. Dah selama 4 bulan dah kita MCO dengan PKP ini, tapi kita masih dapat ilmu daripada guru-guru kita. Kita masih dapat habis semester ini, dan saya harap semua berjalan dengan baik. Harap akhir tahun ni kita dapat balik ke UNITA dengan cegas. Harap-harap semuanya okey. Saya setuju kita semua menghadapi pelbagai cabaran sewaktu PKP ini. Saya sebagai seorang pelajar juga menghadapi beberapa cabaran. Salah satunya ialah saya kurang fokus apabila belajar dalam talian. Ini kerana apabila saya di rumah, saya memikul beberapa tanggungjawab, iaitu tanggungjawab sebagai seorang anak dan juga sebagai pelajar. Saya sebagai anak mula rasa berbelah bahagi apabila saya terperap di dalam bilik hanya untuk menghadiri kuliah harian saya. Cabaran lain yang saya hadapi ialah saya terasa bagaikan terpenjara walaupun di dalam kediaman sendiri. Ini menyebabkan saya mula rasa murung dan tiada semangat untuk memulakan hari saya. Saya seorang yang sukakan kehidupan luar, bergerak ke sana sini, melakukan aktiviti. Tetapi apabila wujudnya PKP ini, saya mula terperap di rumah dan kurang produktif. Apabila saya di rumah, saya menjadi lebih malas dan tidak produktif. Saya lebih sukakan baring dan tidak melakukan apa-apa. Seterusnya, manfaat yang dapat diperolehi dari PKP ini ialah kita dapat menjimatkan wang dan tenaga kerana kita tidak perlu berjumpa dengan sesiapa pun secara fizikal. Selain itu, PKP ini juga dapat memutuskan rantai COVID-19 jika rakyat betul-betul mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. SOP yang telah ditetapkan itu ialah menjaga jarak sebanyak 1 meter dengan orang lain, menjaga kebersihan diri dan akhir sekali memakai topi muka apabila ingin keluar rumah. Dengan adanya PKP ini, manfaat lain yang dapat kita perolehi ialah kita dapat mempelajari pelbagai kemahiran baharu, sama ada belajar masakan baharu, meningkatkan kemahiran jahitan ataupun bercucuk tanam. Harapan saya untuk masa hadapan ialah kita semua dapat menangani wabak ini jika kita terus berganding bahu untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Selain itu, suasana ini akan menjadi norma baharu untuk kita semua, di mana kita hidup di dalam keadaan lebih berhati-hati. Jika kita terus bersama-sama di dalam situasi ini, insya-Allah kita di dalam keadaan yang selamat. Pesanan kami berdua untuk semua mahasiswa ialah teruskan berusaha mencapai kejayaan walaupun di dalam keadaan apa sekalipun. Kerana jika kita terus bersabar dan berusaha, tentu akan ada habuannya satu hari nanti. Itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih kerana menonton.